Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi ke betul-betul tajuk untuk video ni, saya nak clarify certain things. Orang kata kenapa, orang tanya kenapa saya shoot dalam kereta. Dan ada juga orang tanya, Tuan Fuad ni bawa kereta ni pergi mana selalu? Saya selalu pusing di kawasan taman saja. Saya tidak pergi ke jalan sibuk sebab itu berbahaya. So, jawapan untuk kenapa saya buat dalam kereta, kenapa saya buat while driving ataupun kadang-kadang static, sebenarnya jawapannya diberi oleh kawan saya yang ketika itu kita ada tengah minum teh, which is true. So kita ni bila ada dalam kereta ni, kita banyak berangan-angan, kita banyak memikirkan, but of course kita menumpukan perhatian pada jalan. Tapi kalau jalan yang sibuk macam di Federal Highway ke di highway, tak boleh lah. Cuma di jalan di dalam kawasan yang tidak sibuk, macam kawasan taman saya ni, okey lah, tak sibuk. So bila kita bawa kereta, kita memikirkan banyak benda actually. Kita berangan-angan, kita fikir itu apa nak buat selepas itu. So fikiran kita ni merantau jauh. Merantau jauh. So kita dapat idea, bagi saya lah, tak semua orang sama dengan saya. Mungkin anda different. Cumanya nak menjawab persoalan kenapa saya buat dalam kereta, kenapa tidak kat rumah, kenapa tidak dalam office, kenapa tidak dalam bilik ada proper ni. So sebab daripada pengalaman juga dulu ketika membuat liputan TV dulu, buat reporting untuk TV. So every time kita habis satu tugas, tanggungjawab atau kita katakan assignment, so daripada jarak lokasi assignment ke pejabat, selalunya kita akan naik kereta. Sama ada kita bawa sendiri ataupun kita ada pilot lah, petugas kru kita dari syarikat yang sama bawa. Dan daripada lepas itu kita dah berfikir apa nak tulis, gambar apa nak pakai, video shot mana nak pakai, cut nak buat kat mana, edit macam mana, intro dia macam mana. So selalunya kalau saya tak bawa kereta, saya akan tulis terus apa yang saya fikir. Kalau bukan saya buat kereta, tulis dulu apa intro dia, apa isi dia, kat mana video yang kita ambil, siapa kita nak dah interview tu, apa dia cakap. So kita ada rangka dah. Malah saya dah tulis skrip dalam apa tu, berita itu saya dah buat skrip apa, walaupun tidak detail macam jumlah dia berapa apa semua tu, sebab ada dalam notebook. So by the time saya sampai office, sorry saya dah siap. So bila saya masuk dalam sistem dalam komputer, so saya just fill in tempat-tempat kosong, jumlah berapa ke, on figures lah jumlah-jumlahnya. So begitu juga yang terjadi pada saya sekarang, apa yang saya buat sekarang. So bila saya bercakap dalam kereta ni, idea dia lebih bebas, tak ada sekatan ke apa ni. Walaupun of course lah ada orang kata kenapa saudara Fuad selalu bercakap macam putus-putus ataupun pause. Sebab ini bukan skrip. Saya akan cuba buat sesantai yang mungkin untuk posting saya. So sebab itu saya buat dalam kereta, tak ada skrip. Walaupun of course tajuk kena ada lah, sebab kita tak nak video kita ni tersasar ke sana sini. So tajuk sebenarnya hari ni ialah mengenai bagaimana pandemik COVID-19 ini memberi kesan bukan saja kepada cara hidup kita hari-hari, cara kita menjaga kesihatan kita, cara pemakaian kita, cara kita macam daily routine kita. Dan bukan saja itu, malah ia memberi kesan kepada senario politik negara. Bukan rancangan senario, ini senario politik. Senario itu dah jadi lawak dah. Rancangan lawak dulu. Lan Pet dan beberapa orang lagi yang saya ingat. Lan Pet lah, Wahid kan, dah ke mana tak tahulah. Semua orang dah buat kerja-kerja lain, sama ada bisnes, ada go into dakwah. Alhamdulillah. Ini senario politik yang serius. Tapi senario politik sekarang pun dah jadi lawak. Dah jadi lawak.
Kan pagi cakap lain, petang cakap lain. Pagi cakap ni, petang deny. Dulu dalam posting saya yang terdahulu, saya pernah ada katakan bahawa pertukaran perubahan politik negara ini setiap 24 jam. Maknanya kalau pagi ni dia cakap, besok pagi ni dia deny. So you boleh hadam lah 24 hours. 7 pagi dia cakap, besok pagi 7 pagi boleh cakap. So you ada tengah hari, you fikir, you ada petang, malam sebelum tidur, you fikir lagi. Tengok pagi, besok you buka you punya handphone. Sekarang kita buka handphone lah, kita tak baca surat khabar dah, ataupun tunggu berita TV dan sebagainya. Sekarang kita buka handphone, pagi tengok ni, lain-lain dah. 7.30 dia dah deny dah apa dia cakap semalam. Dia kata tak ada dia cakap. Itu sebab tak ada record. Mungkin kalau ada record, tunjuk dia balik. So masuklah netizen masuk, tunjuk dia balik. Dia pun senyap. Ini yang berlaku sekarang. So semalam angin bertiup kencang di musim monsun ini. Waktu hujan ni angin bukan bertiup kencang sahaja, disertai dengan hujan lebat, dengan berdentum langit, dengan guruh dan kilat. Dia punya sound effect kuat. So berita kali ini, laporan kali ini, angin kali ini ialah mengenai benda yang sama juga. Ni politik ni, yang mengatakan Pak Syekh Anwar Ibrahim sudah mempunyai jumlah majoriti dalam parlimen. Dilaporkan ada 113. So apa action ataupun event seterusnya ni? Of course akan ada press conference. Dah ada orang deny dah, kata ada jemputan keluar dalam internet, kata ada jemputan Anwar Ibrahim buat press conference hari Senin ni pagi. Rupanya jemputan itu palsu, dah dikeluarkan PKR deny. Kata jemputan itu adalah posting palsu. Okey lah. Tapi definitely event seterusnya ialah press conference lah. Dia akan panggil. Kali ni, kalau betul, dia kena bagi, dedahkan kepada media siapa yang sign SD 113 tu. Jangan cuma sebut saya ada the numbers, kemudian umumkan pula kerajaan PN telah tumbang, habis, orang tepuk tangan, reformasi tak berhenti sampai sekarang. Dah pernah dapat kuasa dah PN itu pun duk reformasi lagi, tak habis-habis reformasi. Tapi bila dapat kuasa, tak ada benda pun yang bergerak sangat pun, lebih kurang sama je. Cuma masa dihabiskan untuk membalas dendam. Batalkan itu, batalkan ini. Kerajaan tak ada duit, kerajaan bankrupt, itu ini. Tapi ada juga bajet-bajet dibagikan kepada sektor-sektor tertentu. Bila part lain, kita sudah bankrupt, rakyat bagi e-wallet RM30. Semua tak betul lah. Kalau dapat sekali lagi pun akan terjadi macam ni. Tetapi kita tak tahulah bila press conference ni. Media belum diberitahu lagi sama Isnin Selasa. Parlimen masih berlangsung. Dan event seterusnya tentunya mengenai membabitkan parlimen. Dia kena minta audiens, dia kena mempersembahkan number ini, jumlah ini kepada Tuan Agong sekali lagi. Itu dah jumpa dah, dia berkenan. Tapi waktu Tuan Agong tak sihat dengan pandemik COVID lagi, bla bla bla, ditunda lama juga, beberapa minggu. Kali ni nak jumpa lagi, kena jumpa lah. Kalau tidak macam mana nak nak diumumkan kerajaan baru. Dah ada majoriti 113. So kalau dia buat press conference lepas ni, dia kena tunjuk senarai siapa yang sign tu, SD semua, siapa yang sign, barulah ada buktinya. Dulu dia bawa pada Agong tapi tak ada bukti.
Istana cakap tak ada dokumen. So logiknya, takkan istana nak allow sekali lagi benda ni berlaku? Nampak kelakar lah. Tu saya cakap senario politik pun macam senario kelakar lah juga sekarang. Dah jadi kumpulan lawak lah. Yang pasti Anwar Ibrahim, Pak Syekh ni dah hilang kredibiliti sikit. Sampai merajuk sekejap itu, kata kalau ia membebankan Pakatan Harapan, kata beliau, so dia boleh letak jawatan dan DAP dan amanah boleh lantik ketua pembangkang yang lain yang lebih baik daripada beliau. Macam pedih sikit lah. Yang ada wibawa, yang ada karisma, yang boleh memimpin Pakatan Harapan. Jangan cari orang yang kurang pada dia lah. Maknanya sebenarnya tak ada lah orang yang lebih baik pada Anwar sekarang. Kalau Pakatan Harapan nak lantik siapa? Sebab tu dia cakap macam tu. Nampak je lah politik. Orang politik cakap nampak sombong sikit, nampak angkuh sikit. Tapi that is politik. So kalau dia nak jumpa Agong sekali lagi ke istana, kita masih terfikir kok mana dia boleh jumpa, kok mana dia boleh convince ni. Kan? Macam mana dia nak convince yang di Pertuan Agong sekali lagi ni? The second round. Susah. It's not an easy job. Tapi biasalah bila dia kata orang ni, kalau betul-betul tak tunjuk, orang-orang dia cakap nama tu, selagi dia tak tunjuk SD yang disign kan tu, disahkan, semua akan deny. So Pak Syekh sekarang tengah berusaha, bergelut untuk mendapatkan semula kredibiliti beliau sebagai ketua pembangkang. Hari tu dah pergi istana, sampai ke peringkat istana ni. This is not at the lower level ni, this is the highest level, ke istana, untuk memberitahu bahawa dia sekarang ada majority and kerajaan Muhyiddin patut resign. Dah runtuh lah, tumbang dah. Reformasi, lawan tetap lawan. Dan saya ini adalah presiden, Prime Minister yang ke-9. Lepas tu pergi istana, dapat jumpa istana. Apa bercakap? Kita lah rakyat punya suspend. Nak abang bagi macam-macam keluar report. Lepas tu deny sana, deny sini, deny sana, deny sini. Semua tak mengaku. Lepas tu just disappear in thin air. Lah ni nak mengaku sekali, satu round lagi, benda yang sama. Siapa nak percaya? Saya ni bawa macam ni. Ini perangai politician lah. Walaupun dah sign, kadang-kadang dia orang boleh deny. Saya tak sign. Orang paksa saya tak perasan, saya tak sedang apa semua. Bila benda berlaku betul, okey, tak apa. Tapi kalau somewhere around along the line kata tak jadi, saya tak sign itu. Saya tak pernah itu palsu, itu ni, macam-macam lah. Nak lari daripada kesalahan, nak lari pada malu, so saya tak sign. So bila kredibiliti Anwar Ibrahim menurun setelah gagal membuktikan bahawa beliau ada majority dan number, then masuk pula ke parlimen. Ini di kalangan Pakatan Harapan pun kritik beliau, kenapa waktu belah bagi untuk undi meluluskan atau tidak meluluskan bajet sebab penggulungan Menteri Kewangan, tak cukup quorum, tak sampai 15. Last minute instruction by Anwar, jangan bangun, jangan sokong. Bukan jangan bangun belah bagi, biar benda tu just bagi lepas. Dan nanti pada peringkat bacaan yang 3, perbahasan selepas perbahasan di peringkat kementerian, kita akan bangkang semua, kita akan tolak. Last sekali pun tak tercapai juga maksud itu. So kredibiliti Anwar lagi turun. Dan ada di kalangan DAP pun ada
walaupun tidak diperbesarkan oleh Guan Eng dan sekutunya, mengkritik Anwar. Anwar should resign. They should lantik orang lain yang lebih mampu membawa, mengetuai PH, dan bukan lagi Anwar Ibrahim. So Anwar Ibrahim keluarkan kenyataan bahawa mereka boleh mencari pengganti yang lain, mengganti beliau kalau ia membebankan PH. So patutnya dia dah kena gantilah. Ia satu bebanan bagi PH. Tapi masih berterusan lagi. Apakah PH tak ada pemimpin yang lebih baik daripada Anwar Ibrahim? Sememangnya betul lah. Memang tak ada lah. Takkan Mat Sabu tak mampu? Atau takkan Guan Eng tak mampu ganti Anwar Ibrahim? Ataupun orang lain dari PKR? Apakah PH ketandusan pemimpin? Itu menjedihkan. So kita tunggu Isnin ini, kita tunggu Selasa ini, apa event akan berlaku, apa yang akan berlaku. Apakah betul Anwar akan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, ataupun ini adalah satu lagi angan-angan kosong. Angan-angan ni okey bagi kita ni, bagi rakyat Marahin macam kita, angan-angan okey, sebab selalunya angan-angan kita untuk jadi orang berkuasa, untuk jadi kaya, untuk apa, tak capai pun sebab kita tak ada sumbernya. Sumbernya maknanya harta kita tak ada. Yang ada tu alhamdulillah bersyukur, nanti kata tak bersyukur pula. Kita tak kenal orang, macam mana kita nak jadi kaya? Kita networking kita hanya biasa-biasa saja, kawan-kawan kita yang biasa saja. Kita tak ada networking Pak Menteri. Kita tak ada networking dengan CEO JLC mana-mana yang dapat projek. Kita tak ada networking dengan menteri besar dan sebagainya. So far belum dengar komen lagi daripada ketua-ketua parti yang lain dalam pakatan mengenai the latest one, the numbers ni. Tapi melucukan baru-baru ni dalam parlimen, Guan Eng bergurau dengan siapa ni, Azmin, mengenai ada pemimpin yang pemimpin yang selalu claim ada numbers tak boleh dibawa berbincang. They were referring to Anwar Ibrahim. Tapi tak tahulah Anwar Ibrahim tak perasan ke tidak. Belakang dia orang cakap lain lah, definitely. Depan je angguk-angguk, bos ya bos. Ini berlaku dalam semua parti politik. Ini yang berlaku kepada UMNO, menyebabkan kucak-kacir dalam UMNO sekarang. Kekalahan UMNO. Bila saya membuat live dulu, ini cerita pengalaman sikit lah. Saya live ketika untuk berita dulu, TV. Kita dah buat live. Sehari sebelum election PRU 13, 14, 13. Ketika Pak Lah dulu. So, saya membuat live dan ketika itu kita buat live dengan mantan Perdana Menteri Pak Lah di Kepala Batas. Dan sebelum tengah buat preparation tu, so Pak Lah bertanya kepada semua orang lah yang ada di situ, semua pemimpin UMNO Pulau Pinang bertanya Pak Lah. Pak Lah bertanya, so macam mana kita Penang kali ni? So yang hadir tu semua pemimpin ni lah, pemimpin UMNO. Ada juga pemimpin UMNO daripada KL. So semua dia orang angkat thumbs up. Okey semua Pak Lah, under control. Semua under control. Semua semua beres. Maknanya kalau semua kontrol, semua beres, UMNO menang lah di Penang. Under control. Apa maksudnya under control? Tapi sebenarnya sebelum itu, malam sebelum itu, Anwar Ibrahim dah announce kata geng mereka DAP menang di Pulau Pinang. Ambil daripada gerakan.
Kalau saya tak silap lah. Kalau ada fakta yang silap, sila betulkan. So inilah apa orang cakap, apa ni, attitude parti-parti politik. Everything okay. They just want to report the best. The best part of it. Dan mereka sembunyikan the bad part of it. Selalu positif. So dia kata, maknanya UMNO menang 50%, everything under control. Okay Pak lah. Saya pun gelak. Senyum saya pun tahu ni lah nak gelak. Waktu tu UMNO berkuasa. Saya pun kerja kita support government of the day kan. Kita support government of the day. So maknanya menang lah. Ini term dia in denial. Depa in denial. Okay bos, semua under control. Sebab untuk kempen, puak-puak ni dapat bajet, dapat dana, dapat duit untuk berkempen. Maknanya bila dah dapat duit kempen, maknanya everything sukses lah. Cerita pasal success story saja. Story lain tak boleh lah. Sebab dah bagi duit dah, takkan kempen tak boleh. Bagi banyak ribu dah, juta dah. Takkan tak boleh ni, tak boleh pengaruh rakyat untuk mengundi Barisan Nasional. So, waktu tu dia pilihan kalah. DAP took over from Gerakan. So majority Chinese, memang kita tahu dah dulu kan. DAP menang. So, next day tengok kan. So siapa nak komen? Mereka senyum lah, mereka gelak lah. Kan? Itu in denial. Begitu juga waktu Najib jadi Prime Minister. Case 1MDB. Bila ditanya semua, okay Datuk Seri, okay. Macam mana rakyat, pengundi apa semua, okay. Itu lagi spend a lot of money with 1MDB. Berpuluh juta. Company yang buat kempen, PR kempen. Satu Malaysia. I love PM, I love tu, I love ni, macam-macam. Berjuta. Bila PM tanya apa reaksi, apa feedback, yes sir, everything is under good, under control. We have jumpa semua, kita dapat campaign, everybody is happy about it, apa semua. So in denial lagi. Katakan you dapat 20 juta untuk kempen, 30 juta, lebih 100 lebih juta untuk kempen. Takkan you nak kata you tak successful in your campaign? Mesti you cakap successful. Mesti you bagi good report. Kalau tidak, mati ya. Kena belasah dengan Prime Minister. You kena cakap yes sir, yes sir, yes sir, everything done, everything okay, perfect, 100%. So bila in denial ni continue, finally BN kalah, Najib pun kena terkeluar. Tak jadi Prime Minister, keluar daripada, masih dalam parti tapi bukan lagi seorang Prime Minister. Nobody can advise Najib. Nobody will say no to Najib. What he's doing is wrong. Sebelum election PR14, nobody can say say Najib, sir, you have to take a rest, relax dulu apa semua sampai kes ni berlaku, atau rehat dulu je jawatan. Siapa berani cakap? Bila cakap pun nasibnya jadi Muhyiddin dengan Syafiq Afdal lah. Kena pecat. Tak boleh cakap. Sekarang Anwar sekarang tengah bekerja keras untuk jawatan Perdana Menteri ke-9. It's interesting to know what's going to happen next. Memang setiap pagi saya pun bangun, nak tahu apa, petang nak tahu apa, malam nanti meeting dah berlain pula. So, rakyat, pengundi dan ahli parti semua jadi keliru, semua tertipu, semua dibohongi
oleh pemimpin-pemimpin politik. Jenuh. So ada lagi inside story actually yang kita tak tahu. Banyak lagi lah inside story yang kita tak tahu, yang within the four walls, antara mereka je dalam bilik. Banyak orang yang tahu rahsia yang kita tak tahu. Banyak percaturan politik dibuat yang kita tak tahu sebagai rakyat marhain. Adalah kawan-kawan cerita sana sikit kan, kita ambil daripada situ. Pun kadang-kadang tak confirm. Banyak yang tidak confirm sebenarnya, palsu, tapi kita dengar juga. So apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku minggu depan? Of course, Muhyiddin pun ada think tank beliau, macam mana nak menghadapi masalah ini. Macam mana dia, Azmin, Hamzah Zainuddin, dan ada juga daripada kalangan UMNO yang membantu. Tapi saya tak, masih confused lah. Di sebalik ni macam apa ni, how UMNO treat Bersatu despite of ramai pemimpin UMNO menjadi menteri dalam kerajaan Pakatan Nasional. So kita tak susah nak baca dia orang punya ni. Susah nak baca dia orang punya apa ni tindakan. At one time dia orang kata tak perlu gabungan, tapi dia in the cabinet. So dia promote the idea tak payah bergabung dengan Bersatu. Tapi dia still in the cabinet. Prime Ministernya orang Bersatu. So tak finalize benda tu. Sini sikit, sana sikit, sini sikit, sana sikit. Bukanlah nak kata betul lah kata apa Sultan Perak baru ni. Actually apa yang Sultan Perak cakap itu bukan saja ditujukan kepada apa ni kerajaan negeri Perak. Memang betul lah. Bila ada perebutan kuasa, pemimpin politik tidak dapat beri fokus kepada pembangunan negeri atau negara. Kan? Adalah, bukan maknanya dia orang tolak terus, tak ingat terus pada rakyat. Ada, tapi fokus tak ada. Fokusnya duk bertelagah pasal kuasa ni tak habis-habis. Silap-silap di Perak ni, dalam penggal ni, belum habis penggal ni, akan berlaku lagi pertukaran kerajaan negeri. Lepas tu kat sana, kat negeri ni, kat Kedah, kat Johor, kat mana yang mana ni, telagah ni ada 3 parti, 4 parti ni akan telagah dan berebut kuasa. Akhirnya rakyat tak dapat lah. Dia orang tak dapat beri perhatian penuh nak membangunkan negeri. Bila pemimpin tukar, bertukar lagi pula bertukar pula kroninya. Itu lebih hebat. Macam Sultan Perak kata, Raja Nazrin kata, bila mereka ini being surrounded by their friends, bila dah ada kuasa, ada kedudukan, dan orang-orang ni lah yang untuk yang kita tahu obviously nak buat duit, nak kaya, impress on the menteri besar, kemudian dapat projek, buat itu buat ini, membisikkan apa ni benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan. Habislah. Dapat kuasa, lupa. Duduk macam kayangan lah. Duduk atas kayangan di awang-awangan, sampai Sultan Perak kata rumput yang hijau pun dah jadi perang. Itu dia perumpamaan yang deep, yang mendalam daripada apa ni seorang sultan. Sultan sekarang banyak educated. So bukan apa ni lagi, bukan apa ni, beliau apa, Sultan sekarang banyak memberi input, idea dan sebagainya. So kerajaan jangan apa ni lah, kerajaan kena cekap. So kita belum dengar lagi on the side of Bersatu lagi ni, apa tindakan mereka untuk halang Anwar. Ini akan berlawan jugalah. Takkan Tan Sri Muhyiddin nak lepas begitu saja.
Lepas begitu saja, di Perak dia orang dah kompromi juga. Ini soal ego lah. UMNO walaupun dah kalah, duk kata they have the final say, they are still dominant, they are still relevant. Apa lagi dia orang nak? Apa lagi dia orang nak? Dalam kabinet dah ada dah menteri. Kalau mereka tidak diangkat sebagai menteri seorang pun daripada UMNO, boleh dah cakap kata Bersatu tak tengok dia orang. Tapi dah Perdana Menteri pada Bersatu, which is ex-UMNO juga, kenalah dengar sebelah sini siapa yang pegang kuasa walaupun tidak majoriti. Kenapa nak masih nak duk fikir macam dulu? Kata mereka lebih dominan, lebih berkuasa. Walaupun seat mereka dalam parlimen banyak. Dia kena compromise, kena bergabung. Tapi perubahan dalam politik ni apa nak takutkan? Berubah apa? Kejap kau ni minoriti, siap majoriti. Nanti dia orang terjun ke sini masuk dalam parti lain pula. Bersatu pula masuk dalam UMNO pula. Dah jadi lain pula. Majoriti bertukar tangan. Orang yang sama daripada UMNO juga. Anwar Ibrahim pada UMNO. DNA sama lah orang kata. The same DNA. Daripada dulu lagi bila pecah. Kata Tengku Razali dulu. Semangat 46. UMNO juga. Tapi yang herannya, pemimpin-pemimpin lain dalam UMNO yang selalu kritik UMNO daripada dulu, especially sekarang, tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu berbuat apa-apa. Macam mana? Tengku Razali pun criticize. Dia seorang aja, Tengku Razali. Ada yang menyokongnya tapi di luar kepimpinan MT. Dia lawan presiden pun kalah. Sebab Tengku Lee tak popular di kalangan pemimpin-pemimpin dan ahli UMNO. Sebab dia perangai dia tak macam pemimpin lain, nak bagi sana nak bagi sini. Dia straightforward. Naik timbalan presiden Tok Mat Hassan hari-hari duk belasah kepimpinan. Tak buat itu, tak buat ini, tak buat itu, tak buat ini, kena buat itu, buat ini. Tapi what action has he taken? Lebih agresif untuk mengubah keadaan dalam UMNO. Sebab dia pun jaga kedudukan dia. Takut dia buat sendiri, lama-lama dia terkeluar juga dari presiden, habis tak ada apa. And furthermore, dia kat state sama juga. What happened to Khairi? Yang agresif, diam juga. Mungkin Khairi sekarang tengah fokus on vaksin untuk COVID-19, which is good lah. Dia banyak fokus pada kementerian, tapi dia kena juga bertindak untuk ni. Kenapa tak gather forces untuk membetulkan keadaan? Bukan kita suruh lawan Zahid atau geng Najib ni yang pro yang pro nak join dengan PKR ni. Bukan kita suruh lawan, tapi kena ada another group lah within UMNO yang good enough, ada dalam MT untuk counter benda-benda macam ni. Isyamuddin pun tak berapa ni dengan Zahid, tapi nothing happen. Macam biasa, dengar cerita sini cerita sana, tapi no action taken. Biasa saja juga. So tak ke mana lah. Zahid akan jadi macam tu, Najib akan macam tu. Oh, Najib pula keluar membela rakyat sana sini. Apa ini macam tak ada apa. Kita kalau tak bayar saman, ada 5 saman dengan polis, kita punya duk risau lah, takut mereka main tangkap kita. Kan? Bagi rakyat Marhain ni, kita punya duk risau lah, malam Allah nak kena pergi bayar saman ni, berapa kena ni, boleh kami minta diskaun apa semua. PP balai trafik kata tak boleh cik, ini dah ni, Allah lagi pening kepala. Semua berapa ni, tanya Datuk tu, Datuk kata 1,800, tak boleh kurang cik. Alamak, kita punya duk risau, cari duit lah. Waktu tu gaji tak masuk lagi, tunggu kerja. Oh tak boleh cik, ni dah
Deadline. Tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Itu baru 1,008. 1,002 nak bayar saman. Kita dah penin. Takut kena tangkap. Takut warrant of arrest datang rumah, tangkap kita. Pergi balai, masuk lock up. Kena reman, tak bayar trafik. Lepas tu tak bayar pula, kena denda lagi. Jadi 2,500. Lagi penin. Orang lain orang lain pemimpin politik lain baru ni lepas apa je, rasuah juta. Kau ni lepas dah 10 tuduhan. Kau ni lepas dah 3 juta. So sebab dia orang ada connection, dia orang ada networking, ramai orang boleh tolong mereka. Kita ada networking kat mana? Kita tak ada apa. Kita cuma minta tolong lah pada pihak berkuasa ni. Tolonglah, jangan saman saya ke macam mana, ataupun boleh kurang ke, saya bukan ada duit sangat. Tambah yang kalau apa ni, bawa teksi ke, bawa apa ke, kena saman, bawa apa ni, apa orang kerja biasa ke, odd job punya orang kampung ke. Kalau senaman kena 300 minta tolong, cik saya mai jauh, kalau boleh kurang. Tak boleh. Ini kita tak boleh. Itu yang saya buat keluar posting. Apa ni, pegawai immigration beli basikal 45,000. Tapi rupanya memang ada kawan saya post bagi kat saya balik, memang ada basikal harga 45,000. Dia pakai material yang aircraft punya material. 40,000, 45,000 beli basikal. So kalau ini apa, bapak borek anak rintik lah. Dia kata orang besar ambil, orang atas pun ambil lagi 10 juta, kita ambil sikit lah kan, tak ada hal lah. Tapi yang depa ni yang ambil sikit, yang duduk kena ni, sebab rasuah tetap rasuah. Rasuah tetap rasuah. Apa cara pun definisi rasuah tetap rasuah. Walaupun dibuat dengan apa ni, dinama di rebrandkan rasuah tu jadi nama lain, atau dijenamakan lain, bubuh jenama lain, tapi tetap rasuah. Itu hadiah, tak boleh. Itu kita tolong dia sikit, itu dia bagi, tak boleh. Tapi geng-geng ni yang kena tangkap banyak ni, kena jail 4-5 tahun. Puak-puak ni lah, yang bawah-bawah ni, pegawai-pegawai ni yang kena selalu di jail. Wah, habis hidup mereka. Tak ada masa depan lagi. Tapi kalau puak-puak di atas sana, okey je. Tengok relax ya. Apa orang kena cakap, one win, okey je. Tapi merata tu cakap pasal pembela rakyat lagi tu, belasah kerajaan lagi apa semua. Dia pun dah tak ada dalam kerajaan, pumpang sini apa, okey je. Nampak relax je. Bukan sikit punya rasuah, bukan sikit punya jumlah. Berpuluh juta. Orang curi apa sikit kat supermarket pun kena 6 hari jail kan. Tak ikut undang-undang. Ni yang baru ni, immigration baru ni, berapa ramai? 63 orang kena. Masih dalam ni, kena tangkap. Allahualam lah apa, sama ada lepas ke tidak, tak lepas ke tidak, ke macam mana, kita tak tahu berdasarkan mahkamah. Kita tak boleh nak cakap mahkamah tidak adil kan, mahkamah tidak adil, tak boleh cakap. Saat ni contempt of court. So cuma kita observation kita, kalau orang kecil buat ni kena teruk, kalau orang besar buat lepas. Ini yang dia orang mau lah ni. Kita tak tahu lah apa Anwar Ibrahim janji pada puak-puak ni untuk sokong dia. Kita tak tahu. Saat ni kita kata salah pula, jadi fitnah. Sebab benda tu tak ada, kita tak dengar betul. Kalaupun orang bagi tahu, tak betul, tak naya kita kan, tak kena kita, silap kena. Kita pula kena tangkap sebab buat benda-benda apa, laporkan benda-benda palsu. Jenuh kita. So berbalik kepada apa yang akan berlaku minggu depan, kita tengok hari Senin ni
apa tindakan Anwar ataupun tidak hari Selasa ini, apa tindakan. Lepas tu kita tengok di parlimen apakah undi tidak percaya mampu dijalankan atau tidak, atau sebaliknya semuanya bisa berlaku kadang-kadang tanpa dugaan kita, sama ada kerajaan Muhyiddin mampu menghalang semua ini daripada berlaku dan terselamat bagi kerajaan beliau untuk beberapa ketika sampai PRU 15. Setelah masalah COVID ini reda, yang kita tengok makin lama makin teruk, dan ada yang ini ada satu posting yang mengatakan bahawa we have to live with COVID, so tak perlu adakan lagi press conference beritahu berapa kes yang berlaku setiap hari. Naik turun. So baru ni saya tengok satu posting by Perdana Menteri Singapura yang saya rasa ramai yang setuju, yang mengatakan bahawa cara mereka menangani COVID, kalau anda tidak bergejala, kalau anda tidak sihat, pakai mask. Kalau tidak, anda tidak payah memakai mask muka, pelitup muka. Kalau anda sakit, anda tidak sihat, pakai. Kalau anda bersin, batuk, demam dan sebagainya, pakai. Sebab ia membantu untuk menghalang merebak kepada orang lain di sekitar anda. Dan kalau anda ke hospital untuk buat check up dan sebagainya, anda perlu pakai. Takut sakit di hospital sama anda sendiri membawa penyakit apa yang ada, merebak, menjangkit pada orang lain. So selainnya, everything is okay. So ini maknanya kita belajar untuk hidup bersama COVID-19. Tapi di negara kita masih duk tunjuk lagi berapa orang ni, kes berapa, 100,000. Besok kes berapa, 1,900 naik lagi. Besok 2,000 lebih. Orang dah panik tu semua, tak boleh buat. Tapi yang paling di Selangor, masjid masih ditutup. Itu pun satu lagi persoalan yang dibangkitkan selalu. Tempat lain lagi tak ada macam SOP pun tak terkawal, macam pasar raya dan sebagainya, tempat hiburan dan sebagainya. Tapi di masjid kita masih strict, sedangkan di masjid lah SOP yang paling ketat sekali. Yang paling ketat sekali di masjid, paling ketat. So agak menjadikan lah. Cuma di masjid ni saya pun dapat sembahyang lah, alhamdulillah. Mungkin minggu depan hari Jumaat saya dapat sembahyang. Berdasarkan jemputan. Sembahyang fardu pun berdasarkan jemputan. Dulu masjid terbuka luas. Lepas maghrib ada kuliah, boleh duduk santai. Siapa nak dengar kuliah, alhamdulillah. Siapa nak baca Quran sekejap sebelum Isyak, alhamdulillah. Siapa nak bersembang ringan-ringan sikit di luar, kan, alhamdulillah. Kadang-kadang ada jamuan, alhamdulillah lagi, kan. Ada tahlil, ada jamuan, silaturahim, macam-macam lah, kan. Ada banyak aktiviti duha, aktiviti Sabtu Ahad, ada ceramah, kuliah subuh, kuliah duha, macam-macam. Tapi sekarang sunyi sepi. Tadi Zuhur pun sembahyang, ada kot dalam 8 satu baris. Masjid saya kecil ya, dulu surau, upgrade. Adalah 16 orang mungkin, tak sampai 15 orang. Kita dibenarkan untuk 23 orang untuk fardu, pun tak penuh. Ada jalan kawasan mungkin dalam 20 orang, pun tak semua yang datang sebab ada urusan lain, especially waktu Zuhur, kan. Subuh pun tak ramai sangat. Tapi orang tak berani nak join kalau bukan invitation, sebab orang takut lah nanti polis datang cek, kena saman. Nanti pihak berkuasa JAIS datang, kena saman. Jawatan kuasa kena masjid kena saman. Orang yang datang jemaah kena saman. So kita tak nak menyusahkan orang lain. Dan di kawasan Selangor, banyak ramai penduduk Selangor. Macam saya di Subang, terpaksa cari masjid lain di luar Selangor, di wilayah lah.
paling dekat ataupun di Putrajaya atau di KL. So kena keluar awal sikit. Sebab ramai yang dah tak sembahyang Jumaat lama, dah rasa pelik. Rasa pelik tak sembahyang Jumaat di masjid. Yalah, sembahyang Jumaat di masjid lah. Walaupun ada pemimpin DAP kata hari Jumaat buat sembahyang Jumaat jam, orang parking merata, lalu lintas jadi jam. Tak boleh ke sembahyang Jumaat ni dibuat hari Sabtu? Siapa itu buat? Marichin ke yang komplain suruh buat sembahyang Jumaat hari Sabtu? Ada akal kah nak buat sembahyang Jumaat hari Sabtu? Belajarlah sikit pasal agama orang lain. Kita boleh tahu apa agama lain buat, kan? Kita pun tak ingat, kan? Kalau ada kematian apa kita tahu. Kalau kita duduk sebelah bukan umat Islam, kita pun tahu apa ritualnya. So kita compromise lah. Walaupun ada ritual-ritual yang kita sebelah rumah kita 3 hari 4 hari, dah buat macam mana? Itu ritual agama, kita hormat. Macamlah bukan Islam juga hormat pada ni. Ada yang slow-slowkan azan, jangan pakai pembesar suara di Pulau Pinang. Itu pun orang Islam masih tak sedar lagi. Wallahu alam. So interesting lah politik ni. Tak tahu sama ada interesting ke tidak, sama ada beri manfaat kepada rakyat jelata seluruh Malaysia ni. Kita yalah, orang kata nak buat apa, hang confused pasal politik. Hang bukan ahli politik. Itu yang keluar dalam satu viral tu, dalam WhatsApp group. Ada satu yang selalu post mengatakan bahawa ini bukan WhatsApp group politik, jangan dipost dalam grup ini. Grup ilmiah, grup agama saja. Grup ini grup taman perumahan saja. Grup ini grup untuk silaturahim saja. Kita tak mau ada isu-isu politik dalam grup ini. So ada orang post satu mesej mengenai kita tak mau tahu mengenai grup mengenai politik negara kita sendiri. Sebenarnya kita dalam kerugian. Kita tak nak terbabit untuk berbincang mengenai politik, dan kita akan kerugian. Lama-lama kita tak ada kuasa politik. Sebab politik bukan saja untuk orang politik saja, tapi rakyat biasa. Tapi banyak dalam grup saya pun, ini grup ni jangan keluar dengan politik. Actually kita kena tahu mengenai politik. Kalau tidak kita ketinggalan. Tapi ada satu grup tu sampai maki hamun bergaduh keluar. Itu janganlah sampai ke peringkat tu. Kawal diri. Kita semua adalah orang-orang yang matang, orang-orang yang dah senior. Kawal dirilah. Berargue dalam keadaan yang matang dan sopan. Meraihkan perbezaan, orang kata. Jangan sampai maki hamun. Dah tu umur 60 lebih 70. Lepas tu marah keluar pada grup. Lepas tu masuk balik marah lagi keluar pada grup. Kita kena bagi pendapat, tapi dalam keadaan tenang dan waras lah. Jangan terlampau nak ikut emosi sangat bincang pasal politik. Tapi politik itu penting. Sebab itu kita kadang-kadang tertipu dengan argument ni, sebab kita tak mahir, tak selalu didedahkan untuk berbincang pasal politik. Takut sensitivity. So dalam grup itu kena ada admin yang bagus menguruskan perbincangan, moderator. Okey, bila ni jangan kata maki, jangan cakap benda-benda yang sensitif agama, bangsa, perpaduan. Cakap biasa je lah. Jangan over emotional. Barulah semua orang kata matang bila bercakap pasal politik. So kita sekali lagi tidak sabar untuk mengetahui apakah betul Anwar Ibrahim mempunyai jumlah majoriti, dan siapakah di kalangan ahli-ahli Barisan Nasional UMNO yang menyokong beliau. Kita nak tengok sangat.
Kita nak dia confirm betul-betul. Jangan ada baling batu sembunyi tangan, terkena kepala siapa, lepas tu tak minta maaf tu, buat tak reti je, buat donor je, teruskan kehidupan selain. Lepas tu minggu depan buat lagi, bulan depan buat lagi, sampailah mereka seronok parlimen bubar, buat PRU, ataupun mereka menang undi tidak percaya, jatuhkan kerajaan, mereka ambil alih dan tunggu PRU lagi. So ramai yang pada PRU 15 ni, saya bukan nak instigate ramai yang mengatakan kalau ada PRU 15 lepas ni memang akan ada lah dalam kerajaan berperlembagaan. Memang ada PRU 15, tak tahu bila. Kebanyakan kawan-kawan saya kata dia orang tak pergi mengundi dah. Dia orang dah hilang kepercayaan kepada kepimpinan politik mana pun. Itu. Dia tak kira siapa dah. Malas nak buang masa. Pemimpin politik takkan tak tahu. Beratok sampai 2-3 jam nak pergi pangkah. Pipi pangkah. Semua tak boleh pakai. Undi pada apa ni yang kita percaya boleh mengangkat martabat bangsa, agama, rakyat marhain. Lalas mengkhianati kita. So apakah kita boleh katakan bahawa pemimpin politik semua sudah mengkhianati rakyat jelata, mengkhianati para pengundi di Malaysia ini sejak PRU 14 itu. Ini apakah tidak akan berlaku apa yang berlaku dalam pengundi 14 kerajaan sebelum ini? Apakah tidak akan berlaku? Kalau ada kerajaan baru, apakah akan berubah cara pentadbiran? Yang kita tahu kalau ada kerajaan baru, okey, atas apa dendam yang lalu, kita batalkan itu, batalkan ini, batalkan semua. Dulu kerajaan korup, sekarang kerajaan bersih, sama jugalah. Tak ada bersih mana pun. Cuma satulah saya nasihat, saya nak share. Janganlah menggelarkan diri anda politician lah, Mr. Clean Guy kah, apa clean apakah, tak ada yang clean lah. Dalam politik, mengatur strategi pun dah tak clean lah. In the sense that you nak kill the other guy, bukan nak bunuh, nak kill the character of the other guy. Itu pun dah tak clean. Tapi itu satu keperluan dalam pertarungan politik. If you tak kill you tak kill the character, you kalah. Kan? You kena kill the character in whatever way, in dalam keadaan situasi yang polite. Tapi dalam politik ada polite manner ke? Ada orang berbudi bahasa ke? Berbudi bahasa physically di depan adalah, di belakang you kena taruh juga. Taruh di politik lah, bukan taruh belakang. I mean ini pun perkataan yang sensitif. Minta maaf. Minta maaf. Kan? Minta maaf. So backstabbing, itu yang janganlah silap interpretation. Taruh belakang, backstabbing dalam politik. Biasalah untuk menang pertarungan politik. Mana yang ada straightforward. Gelak-gelak lah sana, tikam belakang. Gelak-gelak sana, tikam belakang. You tak tahu, terkejut, kalah. Silap percaturan politik. Jenuh. Jenuh. So dalam politik you kena always sentiasa bersedia. Macam pertempuran di perbatasan jugalah, kan? You nak lawan musuh, kena sedia. Tak boleh lena, tak boleh tidur 2 jam ya. Tidur lebih 4 jam, habis punggah, kalah. Orang lain duk attack, kita pergi tidur, habis. Lepas tu kena ada grup yang betul. Silap ikut grup, kalah juga, punggah juga, cungit, habis. Goodbye. Sebab tu kena ada penyokong yang betul. Menyokong, you tak bagi,
sokong membawa rebah. Cakap sokong, cakap orang kata apa, cakap sokong, cakap apa ni, sokong ayat liang ya. Mana boleh bos. Saya pun nak apa orang kata nak pakai kata besar ya. Ini semua, ini adalah roots benda-benda yang mendorong kepada apa ni, salah laku kan. Bila orang tu lebih sikit, kita tengok aku duk sokong lama dah ni, duk lagu ni juga, dia start lah, dia start mendorong ke arah meminta itu dan ini. Ya betul lah, orang lain dah jauh ketinggalan, hidup senang lenang dah kan, pi merata dunia, cuti apa semua, rumah besar. Mana boleh. Kita duk tangli juga, duk gelak minum teh, duk ha, tak ada apa. Tak boleh. So apa yang akan berlaku seterusnya? Walaupun kita dah muak lah, walaupun kita dah bosan untuk melihat drama-drama ini, episod-episod drama yang semakin memualkan. Saya terpaksa melaporkan perkembangan ni pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak komen apa, silakan. Jangan maki hamun, jangan apa ni sentuh hal-hal agama yang sensitif. Jangan mengaibkan orang lain. Nak komen tak ada pasal. Nak komen kata, ada satu komen yang saya baca, mungkin orang muda lah, dia tengok saya berjanggut misal, dia panggil saya pakcik. Dia kata, pakcik, saya nasihatkan pakcik lah. Dia kata, saya nasihatkan pakcik, tak payahlah buang masa komen-komen ni. Dia kata, pakcik pergi duduk masjid lah, berzikir. Dia kata, buang masa je. Dia kata, duk cakap orang lain itu dan ini. Saya kata, apa ni, saya tak jawab lah. Nak pergi masjid tak boleh adik, apa ni, masjid tutup, tak boleh berzikir lah kat masjid sekarang. Sekat semayang, nak bagi salam, imam macam doa kita angkat, semayang sunat belah, angkat kaki. Tak boleh duduk lama-lama lah kan. Kadang-kadang toilet pun kita tak pakai kat situ, balik rumah. Setakat kalau nak buang ayak, kalau kadang kabut apa ni emergency, kita guna tandas. Tapi lain tak boleh. Kita menjaga SOP betul di masjid. Jangan main ayat semayang tak boleh ambil di masjid. Sejadah kena bawa pada rumah. Temperature apa semua dia ambil. Kita pakai mask. Tak ada mask tak boleh masuk masjid. Itu yang kita heran lagi, kenapa masjid tak dibuka sepenuhnya di setengah negeri lah, wilayah. Okey, tak ada mask, mana boleh masuk masjid. No compromise. Lepas tu somebody cadangkan letaklah mask kat situ masjid. Somebody sponsor mask, tak ada mask, dia bagi free. Alhamdulillah. Tapi kalau sejarah tak bawa, no compromise, dia tak bagi masuk. Tak ada sejarah tak boleh je dia. Jadi kena bawa sejarah. Baliklah kita. Saya sekali before this lah, the first phase PKP, bawa sejarah balik. Nasib baik rumah dekat dengan masjid, boleh dah patah balik. Itu first come first serve. By the time buat, by the time masjid dah penuh, dah lah kita hilang satu jemaat untuk semayang untuk solat di masjid. So lah ni, this is new, normal baru ni lah. Sebelum nak keluar mana-mana apa, kalau pergi masjid, sejadah mula-mula tengok, mas saya tengok sejadah. Dah ambil air semayang ke belum? Lepas tu kita kalau ada kad untuk sekarang pakai kad untuk swipe masuk masjid, tu kena bawa. Kalau tidak, tak ada kompromi, tak boleh masuk masjid. Kalau nak keluar tempat lain, okey je. Nak pergi pasar apa, nak pergi pasar raya, okey lah kan. Tapi kena ada tu semua letak dalam kereta, semua senang. Ni dalam kereta, saya buat kerja apa, saya dalam kereta semua penuh. Apa saja, you just name it, semua ada standby. Dapat dia semua ada pakai, pop masuk masjid. Alhamdulillah. Tapi kita harap, kita berdoa semoga masjid kita, especially Selangor ni, dibuka segeralah, dengan kadar segeralah kalau boleh. Kita berdoa sebab ia di bidang kuasa kerajaan negeri. MKN tak boleh buat apa.
NKN nak cadang pun tak boleh. Sebab bahasa kerajaan negeri sensitif sikit membabitkan istana. So kita tunggu insyaAllah. Kita berdoa dalam masjid, doa bagi best. Ramai imam macam kita ni, marhai ni, kadang-kadang tak tahulah doa banyak mana tu Tuhan terima. Kalau imam kuat sikit dapat. InsyaAllah kita tunggu minggu depan. Minggu depan tu besok lah. Hari ni Ahad, besok Senin. Besok Senayan. Apa yang akan berlaku pada negara, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada umur panjang, ada kelapangan. Kita jumpa lagi esok.